Tahukah kalian tentang maksud Al-Quran? Al-Quran bererti kalamullah yang mengandungi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam dalam bahasa Arab, dan ia ditulis dan dibukukan dalam bentuk mushaf. Membacanya ialah satu ibadah dan dipindahkan kepada kita secara mutawatir. Sejarah pembukuan Al-Quran telah bermula pada zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Pada zaman tersebut telah berlaku satu peperangan, iaitu Perang Al-Yamamah, yang menentang golongan Nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Dalam peperangan tersebut, seramai 700 orang para syuhada telah gugur, yang terdiri dari kalangan para hafiz dan para qurra. Lalu Sayyidina Umar berasa bimbang akan keadaan ini, mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan kerana takut ia akan hilang. Sayyidina Abu Bakar bersetuju dengan cadangan ini, lalu memanggil para hufaz dan para penulis wahyu yang masih hidup pada ketika itu, antaranya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit telah mengumpulkan beberapa lembaran-lembaran yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran yang ditulis pada zaman Nabi SAW, seperti pelepah tamar, tulang, batu dan kulit binatang. Melalui usaha tersebut, maka terkumpullah satu mushaf Al-Quran yang pertama pada zaman tersebut. Penurunan Al-Quran mempunyai dua bentuk dan tiga peringkat. Bentuk pertama ialah Al-Quran diturunkan secara sekaligus, dan bentuk kedua, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Peringkat pertama, Al-Quran diturunkan di Lauh Mahfuz secara sekaligus. Peringkat kedua, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, iaitu Baitul Izzah. Peringkat ketiga, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun. Wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Manakala wahyu terakhir diturunkan ialah surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 281. Wahyu diturunkan kepada baginda semasa baginda berusia 40 tahun di Gua Hira. Ada pendapat tarikh Al-Quran diturunkan ialah pada 17 Ramadan, dan pendapat lain mengatakan pada 24 Ramadan. Jadi apa di sebalik sejarah qiraat ni, turunnya bacaan qiraat ni? Jom kita kembali kepada sirah Rasulullah. Pada tahun 25 Hijrah, berlaku perbelahan di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan. Jadi ini disebabkan pada zaman Rasulullah, baginda membenarkan bacaan mengikut lahjah Arab masing-masing. Ia akhirnya memaksa kepada tindakan Khalifah Uthman untuk membukukan Al-Quran sebanyak 6 buah naskah Al-Quran. Jadi perbezaan bacaan di sini dari segi wajah qiraat yang ada sehingga sekarang ni tidak salah, kerana bacaan tersebut diterima oleh Rasulullah SAW secara mutawatir, dan sehingga kini terdapat 10 bacaan qiraat yang masyhur. Dan dari segi jumlahnya, qiraat ni terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama ialah qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah ialah qiraat yang dinisbahkan kepada para imam qura' yang 7 yang termasyhur, iaitu mereka adalah Imam Nafi', Imam Ibn Katsir, Imam Abu Amru, Imam Ibn Amir, Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam Kisai. Yang kedua ialah qiraat Asy'ariyah. Qiraat Asy'ariyah ialah qiraat sab'ah tadi, kita tambah dengan 3 qiraat lagi yang disandarkan kepada Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub dan Imam Khalaf Al-Ashir. Yang ketiga pula ialah qiraat Arba'ah Asy'ariyah yang ditambah daripada qiraat Asy'ariyah tadi dan ditambah pada 4 qiraat lagi, iaitu Imam Ibn Maharij, Imam Al-Yazidi, Imam Hasan Basri dan Imam Al-Amash. Dan bacaan-bacaan ini menjadi
Yang paling kebiasaan di Malaysia ialah qiraat bacaan Imam Hafs daripada qiraat Imam Asim. Jadi apa perbezaan antara qiraat? Kita dah tahu pasal qiraat ni kan. Apa perbezaan pula dengan taranum? Mari kita lihat dari segi ta'arif dia pula. Dari segi ta'arif qiraat itu sendiri ialah suatu ilmu untuk kita mengetahui cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan oleh para ahli qiraat, seperti hazaf iaitu membuang huruf, isbat iaitu menetapkan huruf, wasal iaitu menyambungkan huruf, ibdal iaitu menggantikan huruf, atau lafaz-lafaz tertentu yang lain yang didapati melalui deria pendengaran. Takrif taranum pula. Taranum ni dari segi bahasa dia adalah lagu, dan dari segi istilahnya pula ialah memberi maksud mencantikkan, mengelokkan suara mengikut proses nada, rentak dan irama tertentu. Ia membawa kepada maksud kaedah memperelokkan ataupun memperindahkan bacaan Al-Quran ini secara berlagu. Jadi apa peranan taranum ni? Dia tujuan dia untuk mengalunkan seni suara. Ini adalah untuk memberi kefahaman kepada para pembaca terhadap kecantikan dan keindahan kalimah-kalimah Allah ni, serta mampu menghayati uslub-uslub Al-Quran. Dan sehingga kini kita dapat memahami maksudnya dari segi akal, hati dan roh, serta kita dapat beramal dengannya. Di samping itu kita dapat mengagungkan kalam Allah ni untuk mengalunkan suara yang indah, suara yang betul cara bacaannya. Peranan qiraat pula ialah untuk memastikan pembacaan Al-Quran oleh para Muslim ni mengikuti cara pembacaan yang betul, tajwid yang betul, mengikut cara bacaan imam yang dipraktik oleh pembacanya. Hal ini menunjukkan betapa terpelihara dan terjaganya kalam Allah dari perubahan dan penyimpangan, serta meringankan umat Islam untuk memudahkan membaca Al-Quran. Jadi tak ada masa lagi untuk kita perlu selalu baca Al-Quran. Okey, jadi apa jenis-jenis qiraat tadi saya dah cakap. Ada qiraat sab'ah, qiraat asy'arah dan qiraat arba'ah asy'arah. Dan yang paling masyhur ialah 10 qiraat tadi. Dan jenis taranum pula ialah taranum bayati, taranum nahwan, taranum hijaz, taranum jiharkah, taranum sobah, taranum sikah dan taranum ras. Jadi itu adalah perbezaan antara qiraat dan taranum. Jangan confuse. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.